Tan Cheng Lock antara pemimpin dari masyarakat Cina yang dilahirkan di Tanah Melayu. Suatu ketika dahulu, orang Cina datang ke Tanah Melayu untuk mencari harta kekayaan dan pulang semula ke negara asal. Memandangkan Tun Tan Cheng Lock dilahirkan dan dibesarkan di Tanah Melayu yang ketika itu terdapat pelbagai kaum, menyebabkan beliau mempunyai sikap yang lebih terbuka. Beliau dan generasi seterusnya mula menganggap Tanah Melayu sebagai negara mereka, bukan lagi sebagai orang Cina seberang laut. Tun Tan Cheng Lock telah dilahirkan pada 5 April 1883 di Jalan Hirin, Melaka. Anak ketiga daripada 7 adik-beradik dari keluarga Tan Kiong An dan ibunya bernama Lee Sik Bin. My grandfather was the late Dato' Tan Cheng Lock, and my father was the late Tun Tan Siew Sin. Cheng Lock's first ancestor, that is Tan He Kwan. Tan He Kwan was a grandfather of his grandfather's grandfathers. So Cheng Lock had been in Malaya for 6 generations. The first ancestor, Tan He Kwan, came to Malacca between 1771 and 1781. When he came to Malacca, he was involved in shipping. Beliau mendapat pendidikan Inggeris di Sekolah Tinggi Melaka pada 1899 dan seterusnya melanjutkan pelajaran di Institusi Raffles Singapura dari tahun 1902 hingga 1908. Cheng Lock was a teacher because there was no money to study law in university, which is what he wanted. So he became a teacher in Singapore. He was very unhappy because although he liked teaching, he wasn't a very patient teacher. So he used to get very impatient with students who he felt weren't listening to him or paying attention. So because of that, his mother was a very smart woman. She realized the son was unhappy. So in 1908, she told the son, give up teaching and come back to Malacca and try rubber planting. Because Cheng Lock's mother, Lee Sik Bin, had a cousin who had invested in rubber planting. So she said, come and work for my cousin, see whether you like rubber planting. So Cheng Lock took her advice, but he was very careful. He didn't give up his job as a teacher. He took leave of absence for 6 months, so that if his venture into rubber planting failed, he could go back to teaching. He came back to Malacca in 1908, and he found that he really loved rubber planting. Beliau memulakan syarikat sendiri pada tahun 1909 yang pada mulanya digelar Ladang Getah Melaka Pindah Berhad dan kemudiannya Ladang Getah Melaka Bersatu Berhad dan akhirnya Ladang Air Molek Berhad. Tan berkahwin dengan Yo Yok Nio, anak kepada Yo Tin Tai, Presiden Persatuan Hokkien Melaka pada tahun 1913. Mereka dikurniakan dengan seorang anak lelaki, Tun Tan Siew Sin, dan 4 orang anak perempuan. My father was Cheng Lock's only son, and he was very strict with my father because he said, you are my only son. If I spoil you, you'll be finished. Because Cheng Lock had been bullied as a child, he made my father study the martial arts so he could shoot to ensure he would not be bullied. Pada 1915, beliau telah menghidupkan semula Persatuan Orang Cina Peranakan British SCBA, sebuah persatuan di Melaka yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang Cina peranakan di negeri-negeri Selat. Kerjaya politik beliau bermula dengan pelantikan sebagai ahli Majlis Bandaran Melaka pada tahun 1914 tak silap saya. Kemudian dilantik untuk menjadi ahli Majlis Perundangan. Ahli Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1923 dan seterusnya dilantik pula menjadi ahli bukan rasmi Majlis Eksekutif Negeri-Negeri Selat pada tahun 1933 sampai ke tahun 1935. So sepanjang kerjaya politik Tun sebelum Perang Dunia Kedua, Tun sebenarnya telah pun banyak menyuarakan suara-suara, bukan saja suara orang Cina tapi juga suara rakyat Malaya pada masa itu. Seumpamanya pada tahun 1926
Tun adalah salah seorang pemimpin saya rasa paling awal mengutarakan idea tentang kesedaran Malaya. Pandangan beliau yang tegas menyatakan bahawa orang Cina Malaya harus setia hanya kepada tanah Melayu. To make a success of this mobilization, Tun merasakan bahawa antara solution untuk semua orang hidup bersama ialah kita beri satu kesedaran politik yang sama, iaitu walaupun kita berbeza-beza tapi kita berbumbungkan sebuah payung, dan payung itu dinamakan sebagai Malaya. Apabila Malaya dijajah Jepun pada 1941, Tan Cheng Lock telah berhijrah ke India dan beliau telah menubuhkan Persatuan Cina Perantauan India. Masa kita Perang Dunia Kedua, Tan Cheng Lock menentang, mencadangkan pada British. Dia pergi ke India tahu. Dia dengan anak dia pergi ke India. Mereka duduk sana sebab mereka tak hendak dijajah oleh Jepun. Sedangkan tanah Melayu telah dijajah oleh Jepun. Dan di situlah dia telah menubuhkan satu persatuan OCAI, Overseas Chinese Association, OCA. Ya? Dan di situlah dia mencadangkan, dia membuat memorandum kepada British, mencadangkan supaya tanah Melayu ini dihapuskan semua sistem raja dan dijadikan tanah jajahan takluk British. Semasa kehidupan Tan Cheng Lock, memang kita di Melaka tak ada sultan, ya. Jadi mungkin dia tak biasa dengan sultan. Tapi apabila dia telah bekerjasama dengan Tengku Rahman, dia menerima Perlembagaan Malaysia. Ya, Perlembagaan Malaysia masa itu Persekutuan Tanah Melayu yang meletakkan kedudukan raja adalah sebagai raja pemerintah bagi negeri-negeri Melayu. Pasal 181, ya. So bagi saya Tan Cheng Lock faham. Tan Cheng Lock juga telah menghantar memorandum kepada Setiausaha Kolonial British yang menyuarakan hajat beliau untuk menubuhkan Persatuan Cina Malaya, MCA. Tan Cheng Lock ini kita boleh anggap sebagai pengasas lah atau founder untuk melahirkan satu negara bangsa Tanah Melayu atau Federation of Malaya yang menggabungkan semua bangsa, ya, dalam satu ikatan politik, ya, yang jelas iaitu Parti Perikatan, ya. Dan sebenarnya Tan Cheng Lock ini dari segi politik sumbangan dia yang besar ialah dia memang faham tentang perlunya semua kaum bekerjasama dalam politik negara. Apabila pihak kolonial British kembali ke Malaya selepas Perang Dunia Kedua, mereka telah menubuhkan Malayan Union pada 1 April 1946 yang membolehkan ramai dari masyarakat Cina memperolehi kewarganegaraan menerusi konsep jus soli. Akan tetapi masyarakat Melayu telah menentang penubuhan Malayan Union dan ia telah dibubarkan dan digantikan oleh Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 dengan syarat-syarat kewarganegaraan diperketatkan lagi. British hanya akan bagi kemerdekaan jika kita dapat bekerjasama dengan semua kaum. Dan langkah pertama yang dilakukan ialah memberi kewarganegaraan, ya, kepada semua orang yang lahir di Tanah Melayu ataupun yang telah tinggal bermastautin di Tanah Melayu dalam tempoh-tempoh yang tentu, dan permohonan kewarganegaraan itu boleh dibuat secara permohonan. Pada 1948, Parti Komunis Cina telah memulakan perang gerila dan pemberontakan bersenjata. Mereka memaksa kerajaan Tanah Melayu mengisytiharkan keadaan darurat dan kerajaan British telah bertindak dengan menahan semua pemimpin-pemimpin politik yang dianggap bersayap kiri. Pada masa ini, Tan Cheng Lock telah menjalankan dasar kerjasama dengan pihak British dan masyarakat Melayu. Peranan peniaga macam Tan Cheng Lock ni sangat penting kepada British. Sebab itu Tan Cheng Lock kemudian terlibat dalam politik MCA. Nah, orang Cina ni ada dua kumpulan. Satu yang duduk dalam hutan, Parti Komunis Malaya.
Yang lawan British, ya. Yang kedua, pasukan Tan Cheng Lock ni, MCA, yang berpengaruh dengan Kuomintang, China. Jadi Tan Cheng Lock kita anggap sebagai orang kanan, ya, the right wing orang Cina yang bekerjasama dengan British sebab dia terlibat juga dalam perdagangan. Dan inilah yang kita kata sumbangan terbesar Tan Cheng Lock mengasaskan perdagangan di Malaysia, terutama dalam getah dan juga biji. Pada 27 Februari 1949, beliau mengasaskan Persatuan Cina Malaya MCA bersama Tun Leong Yew Ko dan Kolonel Lee Hau Shin. Walaupun beliau berusia 66 tahun ketika dipilih untuk jawatan itu, Tan Cheng Lock dianggap sebagai satu-satunya lelaki yang mampu menyatukan orang Cina Malaya dalam masa yang paling sukar. Tujuan di sebalik yang kita tak nampaklah perubahan MCA ini ialah untuk menunjukkan kepada British, untuk menunjukkan kepada komuniti-komuniti lain dalam negara kita, bukan semua Cina komunis. Hanya segelintir saja orang Cina yang menyokong komunis. Jadi MCA memainkan peranan politik sedemikian. Cuma strukturnya sebelum tahun 1991 dia lebih ke arah kebajikan. Tapi selepas tahun 1991 ia lebih memainkan peranan sebagai sebuah parti politik. Di kalangan orang Cina, hanya Tan Cheng Lock yang mempunyai perwatakan untuk bergaul dengan orang Melayu kanan seperti Datuk On Jaafar dan Tunku Abdul Rahman pada masa perubahan perlembagaan yang berlaku di negara ini. Dalam tempoh hampir 40 tahun, beliau memberikan pimpinan dan berjuang untuk politik, pendidikan dan kebajikan masyarakat orang-orang Cina di Tanah Melayu. Kalau kita lihat dari segi sejarahnya, penubuhan MCA ini dia merupakan satu cetusan pendapat daripada Tun sendiri dan juga daripada pemimpin-pemimpin komuniti Cina yang lain pada masa itu. So masing-masing melihat keperluan untuk menubuhkan sebuah badan untuk menjaga kebajikan mereka, terutamanya apabila berlaku pemberontakan komunis pada tahun 1948. MCA telah menyokong idea Datuk On Jaafar untuk menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya IMP. Akan tetapi kerjasama ini tidak stabil kerana Datuk On Jaafar tidak berkompromi mengenai isu-isu kewarganegaraan. Olehkan penglibatan di dalam ekonomi, maka dalam politik itu secara natural lah. Ya, so dia jadi fungsi MCA. Lepas itu dia pegang MCA dan dialah yang bertanggungjawab kepada melahirkan kerjasama orang Cina dan orang Melayu di bawah kepimpinan Tunku Abdul Rahman untuk melahirkan Parti Perikatan. Dia telah bekerjasama dengan Datuk On Jaafar pada tahun 1951 untuk tubuhkan Independence Malaya Party, Parti Kemerdekaan Malaya. Sebab Datuk On lepas keluar daripada UMNO, dia tubuhkan parti itu. Dan diorang masuk dalam pilihan raya Bandaran Kuala Lumpur, Februari 1952. Dan di situ kita dapati bahawa Independence of Malaya Party yang disokong oleh Turai Singgem dan banyak orang India masa itu menang hanya di Brickfield. Sedangkan Tan Cheng Lock yang telah tarik sokongan dia daripada Datuk On bergabung dengan Tunku Abdul Rahman, gabungan MCA MIC itu telah menang 9 kerusi. Kenapa dia bekerjasama dengan Tunku Abdul Rahman? Sedangkan dia dah berkawan baik dengan Datuk On dan dia dah tubuhkan, dia duduk satu pentas untuk tubuhkan lancarkan IMT dan dia berucap dan dia percaya kerjasama kaum adalah penting. Ya, adalah penting untuk kita dapatkan kestabilan bagi menjamin kemerdekaan kita yang akan kita capai. So dia percaya. Pada tahun seterusnya, MCA telah merasmikan kerjasamanya dengan UMNO dan Parti Perikatan telah ditubuh dengan penyertaan MIC pada 1954. Pada pilihan raya umum Tanah Melayu 1955, Parti Perikatan telah memenangi hampir semua kerusi yang ditandingi. Akhirnya kita dapati bila Tengku menang 51 daripada 52 kerusi, maka dia telah bentuk kabinet dia yang pertama. Dan Tunku Abdul Rahman bertaraf ketua menteri. Sebab kita belum merdeka lagi, ya. Tun Sambantan dilantik salah seorang menteri dalam kabinet Tunku Abdul Rahman. Tapi Tan Cheng Lock tidak dilantik. Sebab dia lebih minat pada bisnes dia. Jaga getah satu dunia kan.
Dia ada pengaruh sebab dengan keputusan dia je lah harga getah ditentukan tau untuk Malaysia, untuk tanah Melayu masa tu dan dunia. Sebab tu Tan Cheng Lock ini dia sangat berpengaruh di peringkat antarabangsa. So sebab itu dia tak ada politik. Politik dia cuma bercakap dari belakang. Selain itu turut dirakam dalam sejarah apabila beliau juga mewakili kerajaan dalam perundingan damai yang dikenali sebagai Rundingan Baling pada tahun 1955. Rundingan tersebut diketuai Tunku Abdul Rahman yang ketika itu adalah Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, manakala Parti Komunis Malaya (PKM) diwakili Setiausaha Agungnya Chin Peng. Namun rundingan itu menemui kegagalan dan penglibatan Tan Cheng Lock ketika itu adalah untuk menghapuskan pengaruh komunis dalam kalangan masyarakat Cina. Tan Cheng Lock telah dianugerahkan dengan gelaran Tun pada tahun 1957 daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai pengiktirafan atas sumbangan beliau kepada negara. Bekerjasama dengan Datuk On, dia dapat Datuk tau daripada Johor. Dan dia dapat Sir, gelaran Sir daripada British. Sebab dia baik dengan Datuk On. Datuk On pun dapat Sir. Tahu tak? Itu grup pertama pemimpin Tanah Melayu yang bekerja untuk menyatupadukan kaum-kaum di sini. MCA sehingga kini masih berpegang teguh pada semangat perjuangan Tan Cheng Lock dan menjadikan ia sebagai prinsip perjuangan parti itu yang telah diasaskan pada 27 Februari 1949. Jadi hari ini bila kita bercakap soal perkauman, dia orang kena belajarlah daripada Tan Cheng Lock, ya. Dan Tan Cheng Lock juga walaupun dia juga pejuang kepada hak-hak orang Cina, tetapi dia akur dengan perjanjian ataupun dengan persetujuan yang buat dengan Tunku Abdul Rahman, ya. Kerjasama kaum untuk dapat menjaga kemerdekaan, dapat kemerdekaan, kestabilan negara adalah penting. Tun Sambantan juga begitu. Jadi generasi pertama ni Tan Cheng Lock dan grup dia, Tan Cheng Lock, Tan Siew Sin, Tun Sambantan, mereka berterima kasih pada orang Melayu kerana memberi kewarganegaraan yang tetap. Jadi Tan Cheng Lock toleransi dia kepada pemimpin UMNO, kepada pemimpin yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Tan Cheng Lock meninggal dunia akibat serangan jantung pada 16 Disember 1960 di Hospital Besar Melaka pada usia 77 tahun. Banyak penghormatan dibuat kepada beliau atas sumbangan besarnya kepada negara. Kalau kita nak mencontohi Tun, kita harus mengambil sifatnya ni lah, cirinya ni, iaitu kita melihat sesuatu itu dari segi jangka panjang. Seumpamanya kalau kita lihat kesedaran Malaya Tun itu, yang Tun utarakan pada tahun 1926, kemudiannya telah membantu penubuhan negara kita pada tahun 1997, kemudiannya juga menyumbang kepada proses ataupun konsep Malaysia pada tahun 1963. Kita juga boleh mencontohi sifat negarawan Tun, di mana Tun melihat kalau kita nak menjadi warga negara-negara ini, kita harus utamakan negara kita daripada kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan komuniti kita. Kalau setiap rakyat Malaysia boleh memiliki sikap macam demikian, saya rasa negara kita akan boleh berjalan dengan lebih jauh, lebih progresif, lebih makmur lagi. Selain diiktiraf sebagai salah seorang bapa pengasas Malaysia moden bersama Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan Tun Viti Sambatan, beliau banyak berjasa dalam pembentukan Malaysia. Kini jalan bernama Falk Avenue bersebelahan dengan Petaling Street telah dinamakan semula sebagai Jalan Tun Tan Cheng Lock di Kuala Lumpur selepas tahun 1957.
Selain itu, beberapa lokasi seperti sekolah dan bangunan turut dinamakan dengan nama beliau bagi mengenang jasa-jasa yang ditaburkan oleh Tan Cheng Lock. Malah Arkib Negara turut berperanan menyimpan barang-barang peribadi beliau di Memorial Negarawan Kuala Lumpur. Kami memelihara dan mengumpulkan koleksi-koleksi berkaitan dengan sejarah negara, berkaitan surat menyurat, berkaitan dengan tokoh-tokoh negarawan yang ada di Malaysia. Dan bahan-bahan ini kami akan kumpulkan dan kami akan simpan kekal di Arkib Negara Malaysia. Setakat ini, bahan berkaitan dengan Tun Tan Cheng Lock yang sudah dikumpulkan dianggarkan sebanyak lebih kurang 818 bahan rujukan yang terdiri daripada surat menyurat, teks ucapan, perjanjian, surat khabar, malah bahan audiovisual juga terdapat di Arkib Negara Malaysia untuk dijadikan sumber rujukan para penyelidik. Arkib Negara Malaysia telah mewujudkan Memorial Negarawan ini pada 24 Mei 2010. Tujuan Memorial Negarawan ini, kami menempatkan seramai 7 orang tokoh berkaitan dengan negarawan yang bekerja keras dan memberi sumbangan yang besar terhadap kemerdekaan negara dan penubuhan Malaysia. Dan salah satunya berkaitan dengan negarawan ialah Tun Tan Cheng Lock. Dan Memorial Negarawan ini ditubuhkan selaras dengan Akta Arkib Negara Malaysia, iaitu di bawah Seksyen 40 dan 41, iaitu memelihara dan memelihara khazanah warisan negara dan bertanggungjawab terhadap penubuhan memorial. Selain itu, Universiti Tunku Abdul Rahman, UTA, turut menubuhkan Pusat Kajian Tun Tan Cheng Lock pada tahun 2017. Nama penuh pusat kajian ini ialah Pusat Kajian Sosial dan Polisi Tun Tan Cheng Lock. Peranan kami antaranya ialah membuat kajian tentang sejarah negara ini, dan atas peranan ini kami telah mengambil inisiatif untuk membuat 2 buah buku yang berkaitan dengan biografi 2 tokoh negara kita, iaitu Tun Tan Cheng Lock dan Tun Tan Siew Sin. Projek ini masih lagi berjalan dan kami harap pada akhir tahun ini kami dapat mengeluarkan biografi Tun Tan Cheng Lock. Semangat dan roh pejuang kemerdekaan dengan satu matlamat, iaitu mencapai kemerdekaan dari penjajah, membolehkan generasi hari ini menikmati erti kebebasan yang sebenarnya. So bagi saya, peranan dia yang terkenal adalah kerana dia seorang ahli politik yang sama-sama dengan Tengku Abdul Rahman menubuhkan negara bangsa Persekutuan Tanah Melayu, dan dia hormat Tengku sebagai pemimpin dan dia beri bantuan pada Tengku. Dan kita dapati dia sentiasa menjadi penasihat, dan dia tinggalkan legasi dia pada adik-adik Tan Siew Sin yang juga menyokong Tengku. So itu yang kita boleh damai. Tan Cheng Lock itu sangat berjasa dari segi dia memberi sokongan, dan dia melahirkan perpaduan politik, menubuhkan parti perikatan, dan lepas tu kita kata memberi sumbangan pembangunan ekonomi, dan juga yang paling penting dia menyokong perlembagaan negara. Sebagai generasi yang mewarisi hasil kerja keras, pengorbanan pejuang kemerdekaan harus dibalas dengan kekuatan perpaduan. Jangan biarkan jambatan perpaduan musnah dan hancur ekoran pertelingkahan. Bak kata pujangga, bulat air kerana pembentong, bulat manusia kerana muafakat.